Saya nak tunjukkan cara untuk kita trade fake out, macam mana terjadinya fake out dan kenapa terjadinya fake out supaya next time bila terjadi fake out, korang boleh buat untung. Sebab apa? Sebab trade fake out ni pun kita boleh membuat untung dalam trading. So selamat datang ke channel saya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di mana dalam channel saya ni saya akan kongsikan ilmu-ilmu trading, alright, ilmu-ilmu yang lain daripada yang lain, okey, dan ilmu yang paling simple untuk korang buat duit, kan? Okey, so kita dah nak menghampir ke hujung tahun kali ni, alright. So saya nak buat satu video berkaitan fake out, di mana ilmu fake out ni korang boleh gunakan di masa akan datang, sebab fake out ni dia macam kebanyakan masa memang akan terjadi, alright. Benda yang kita tak boleh nak elakkan. So apa yang kita kena buat bila berlaku fake out, okey, dan apa yang kita kena tahu pasal fake out. Alright. So fake out, kita tak akan tahu bila akan terjadi fake out. Sebenarnya fake out ni benda yang kita tak akan tahu. Dia dah terjadi, barulah kita akan tahu. Sebelum dia terjadi tu kita tak akan tahu. Okey, so betul benda penting. Fake out berlaku selepas terbentuk sideway ataupun breakout zone. Okay, so biasanya fake out ni kebiasaannya bila di dalam sideway lah, harga mendata kan. Dia tak ada trend, tak ada up, tak ada down. Dia mendata, lepas tu dia cuba untuk breakout ke atas ataupun breakout ke bawah. Tetapi lepas tu contohnya dia breakout ke atas, kita expectkan untuk harga continue fly. Rupanya dia masuk balik dalam zone, lepas tu dia menjunam. Okay, so saya akan tunjukkanlah dalam contoh. Okay, fake out berlaku ketika market sedang aktif. Okay, so market tengah aktif kan sekarang, pergerakan laju. So itu memang time-time yang kebiasaannya boleh terjadi fake out. Tapi macam saya cakap, yang pertama adalah fake out. Okay, kita tak akan tahu bila dia akan jadi. Okay, tapi bila dia dah jadi fake out tu kita kena tengok, oh sekarang ni memang market tengah aktif. Jadi itulah terpuncanya. Okay, jadi kita menggunakan pergerakan laju, dia dah buat fake out, so cara kita nak trade. So dalam video ni juga saya akan tunjukkan cara untuk kita trade fake out. Paling simple, okay? Tak payah tengok indikator ke apa. Dan yang paling penting, yang tips yang saya nak tunjukkan dan bagi tahu kepada korang adalah fake out adalah aktiviti jerung. Jerung ni macam wave lah saya panggil, ataupun trader-trader besar, institutional, fund manager ke apa ke kan, okay? Diorang ni adalah jerung dalam trading. So, diorang ni membuatkan fake out ni adalah aktiviti jerung untuk mendapatkan harga lebih murah. Biasanya, harga dah sampai resisten. Okay, kita nampak. Ni contoh resisten, harga dah sampai resisten kan. Okay, kita nak sell. Tapi apa dia buat kat situ? Dia naik dulu. Lepas tu baru dia menjuram. So, apa yang berlaku kat sini adalah, okay, aktiviti perniagaan, okay, wave ataupun jerung untuk mendapatkan harga yang murah. So ini macam advance sedikit lah, okay. Tapi jangan complicated kan lah, alright. Yang penting korang kena tahu yang tips ni, okay, di mana fake out adalah aktiviti untuk jerung mendapatkan harga yang lebih murah. So kenapa dia suka harga lebih murah? Itu dia punya suka hati lah, kita tak tahu, okay. Kita tak boleh nak beat market, kita tak boleh nak beat player-player besar, tapi kita boleh ikut dia orang. Okay, kita boleh ikut pergerakan market. So contohnya dekat sini saya nak contoh, okay, kita ada support lah. Let's say kita ada support, alright, and then candle dia tengah drop daripada satu area tu, dia tengah drop, alright. Lepas tu dia sampai zone, okay, and then dia pun breakout zone ni, okay. So let's say ni adalah zone support, alright. So zone support, okay. So let's say itu adalah zone support, candle breakout. So kita expectkan, wah kat sini, okay, kita dah ada breakout. So kita expectkan candle continue push down. So kebiasaan ini kita ada dua senario lah kat sini. Yang pertama, okay, kebiasaannya kita boleh tunggu sama ada dia akan buat retest, okay. Lepas tu dia akan continue untuk push down lah, okay. Continue ke bawah, okay. So ni macam fake out, ni breakout, okay. Dia breakout, dia buat retest, dia continue push down. Tapi bila dalam fake out ni dia jadi apa? Dia apa akan jadi adalah selepas dia dah buat
candle macam ni, okay, ataupun dia buat satu lagi candle bearish kat sini macam ni. Okay, so kita pernah nampak lah ni adalah breakout retest kan. So breakout, candle buat retest, ni candle dah close bearish. So kita expectkan untuk candle push down. Tapi apa terjadi kan? Kat sini kita dapat masuk balik dalam zone support ni and then kita continue push up. And then kita continue push up. Okay. So apa yang berlaku dekat sini adalah fake out. Okay. Ini kita panggil dia fake out di mana support pada permulaan pertama dia breakout support. Lepas tu dia buat retest. Kita dah ada candle bearish. Kita expectkan candle menjunam. Tapi kita dapat adalah candle bullish di mana dia masuk balik dalam zone support ni and then kita continue push up. Okay. So dalam keadaan macam ni, kalaulah kita ada sell kat sini, contohnya kita sell kat sini lah, let's say kita sell kat sini ataupun kita sell kat sini kan, okay. Mungkin kita letak SL tak jauh, alright. So bila kita dah kena SL, tenangkan diri dulu, okay. Tak payah kita fikir, alamak kenapa market ambil SL aku, kenapa aku je setiap kali kena SL apa semua. Jangan fikir macam tu, fikir positif, tapi tengok balik chart, okay. Tengok balik selepas tu apa jadi, okay. Adakah ini boleh terjadi konsep fake out. Sebab apa? Sebab mungkin kalau kita kena SL, lepas tu kita kemurungan. Kita kena SL, kita kemurungan, kita salahkan semua benda. Tetapi kita sebenarnya boleh terlepas peluang untuk kita buat profit di mana pergerakan besar macam ni. Okay. So the best untuk kita trade fake out adalah selepas candle ni close ataupun selepas candle ni naik balik daripada zone support. Tapi kebiasaannya saya lebih sukalah candle ni close balik dalam zone and then mungkin candle ni kita boleh continue untuk buy and then mungkin kita boleh cover loss ataupun kita boleh buat profit apa semua. Alright. So ini adalah perfect example. Okay. So ini adalah bearish fake out. Sebab apa? Sebab apa bearish fake out? Sebab dia bearish dulu, lepas tu dia tak jadi. Jadi bearish fake out. Okay. So ini adalah contoh yang paling simple. So sekarang ni kita nak kena tengok time frame apa. Okay. So untuk simplicity saya suka pakai time frame H1 sahaja. Simple. Okay. Tak payah complicated kan. 3-4 time frame. Okay. Untuk tengok zone, untuk tengok fake out ke apa semua, korang boleh gunakan time frame H1. Sebab H1 is the best time frame untuk kita nak dapatkan confirmation. Okay. Mungkin untuk entry dekat zone sini, dekat candle sini ataupun candle sini, kita boleh pergi ke time frame yang kecil macam M15, M30. Okay. Dan lagi satu yang penting adalah untuk korang trade fake out, pastikan korang bina pengalaman dulu. Untuk trade fake out ni kita kena ada pengalaman yang kita dah pernah cuba, okay. Mungkin dah kena loss dulu kan, lepas tu kita duduk tapi kita tengok apa jadi, oh ini rupanya fake out. Okay. So in time bila kita dah tengok 2-3 kali, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali dah tahu macam ni lah terjadinya fake out, baru kita boleh take approach, okay, untuk kita execute trade. Okay. Bina pengalaman, okay, adalah self-development yang terbaik dalam trading. Lepas tu bila dah ada pengalaman, kita gunakan pengalaman tu untuk kita nak trade, okay, fake out. Alright, so korang jangan expectkan korang dah tengok video ni, pergi cari fake out, pergi trade apa semua, jangan. Bila benda ni terjadi, barulah korang boleh trade. Okay, so tadi tu adalah bearish fake out. So saya nak tunjukkan bullish fake out pula. Okay, so let's say this is a resistance. Alright. Okay, so kita akan ada resistance kat sini. Okay, so resistance. So typically candle akan bergerak ke atas, okay, menuju resistance. Dia dah sampai resistance, dia buat pattern macam ni. Lepas tu tiba-tiba dia breakout. Alright. So dia memang breakout tu, dia breakout tiba-tiba lah. Okay. Dia memang akan breakout secara mengejut, secara tiba-tiba. Okay. So bila kita dapat tengok dia tengah breakout macam ni, kebiasaannya, okay, logically speaking, kita memang akan tunggu dia buat retest lah. Okay. Dia buat retest macam ni. Alright. And then kita akan tunggu candle confirmation, di mana candle kena close bullish. So this is a perfect example breakout retest lah. Okay. Di mana ke sekarang ni kita nak tunggu entry buy ataupun kita dah buy dekat sini tadi. Dekat sini ataupun kita dah buy dekat sini.
kan? Kita dah expect kan dia dah buy kan, kita nak tahu dia dah buat breakout retest. And then what happened, alright, what happened is market continue push ke bawah balik dan dia masuk balik dalam zone bawah resistant. Okay, so apa yang terjadi ke atas ni adalah fake out. Okay, so ini adalah example fake out di mana candle cuba untuk breakout daripada resistant, dia buat retest, dia completely cantik. Okay, and then secara tiba-tiba kita boleh dapat tengok dia continue push down balik masuk dalam ke bawah resistant di mana ini adalah bullish fake out. Okay, dan dia tak semestinya kita kena tengok dia buat retest yang kebiasaannya. Saya pun pernah buat di mana saya nampak candle dah tengah cuba untuk nak breakout. Okay, saya akan execute buy. Saya akan buy. Okay, saya akan buy dan saya expectkan untuk candle continue push up. Dia memang push up. Kita pun dah nampak cantik lah. Oh, ini memang continue akan menaik lah. Let's say kita buy dekat sini. Okay, kita expectkan movement ke atas. Tapi what happen? Okay, what happen secara tiba-tiba candle buat ke bawah, candle close balik ataupun candle menjunam semula macam ni. Okay, so bila berlaku macam ni, ini pun adalah bullish fake out di mana candle ni cuba untuk breakout, tetapi lepas tu kita boleh tengok candle bearish kuasai pasaran dan kita nampak candle bearish drop balik below kawasan resistant. Okay, so apa kita boleh buat dekat sini? Kebiasaannya saya akan tunggu candle ni close lah and then baru saya boleh execute trade untuk continue push down macam ni. Okay, sebab selepas dia buat fake out ni, bila dia bergerak dalam trend macam ni, dia akan continue ke bawah kalau ini adalah bullish fake out. Okay, fake out bullish yang tak jadi, so bearish akan kuasai pasaran. Sellers akan kuasai pasaran dan membuatkan harga menjunam. Ingat tak lagi saya cakap yang Jerung dapatkan harga murah. So mungkin kat sini kita ada order-order besar, order-order sell yang besar yang buyers tak dapat nak cover. Okay, sebab buyers dia push buy kat sini tetapi sellers lebih banyak dekat sini, population sellers lebih banyak disebabkan dia orang mendapatkan harga yang murah kat sini, dia push down. So kebiasaannya kalau kat sini kita dah kena SL lah, ataupun saya lebih suka kalau price tak bergerak in my direction, saya lebih suka cut loss. Antara dua tu lah, sama ada kita kena SL ataupun kita cut loss, and then baru saya boleh entry dekat candle ni untuk continue push down. Okay, tapi macam saya cakap, untuk trade fake out ni dia datang dengan pengalaman. Dia bukan hari ni belajar, besok buat, lusa profit. Bukan macam tu. Okay, fake out ni mungkin 3-4 bulan lah korang kena trade fake out. Okay, ataupun korang kena tengok sahaja fake out 3-4 bulan, lepas tu baru trade, baru korang akan nampak apa yang korang boleh trade dalam fake out. Okay, so saya harap itu adalah sedikit teori, okay, contoh dalam graf ataupun contoh dalam teori yang korang kena tahu. Okay, so sekarang ni saya akan pergi ke chart pula. So ni saya ambil random chart. Okay, ini adalah chart GBP, JPY. Alright, so kita akan tengok dekat sini sahaja. Okay, saya marking kita akan tengok. Saya nak kena tutup dulu, nanti takut korang tengok bahagian-bahagian lain. Okay, yang ni kita close lah. So kita akan tengok yang sini saja. So apa yang saya perasan kat sini, kita akan ada kawasan support. Okay, so ni adalah support. Sebab apa? Sebab daripada support harga menaik. So ni adalah H1 time frame H1 GBP JPY. So okay, kita ada bullish, kita ada form support, candle menaik. Alright, candle menaik, support, candle menaik, support, candle menaik, and then dia datang balik support. Tapi apa yang berlaku dekat sini, kita breakout. Kita breakout daripada support. Okay, kita drop, lepas tu kita buat pullback untuk continue push down. So sebenarnya dia kena continue push down balik lah. Okay, maksudnya dia kena continue ke bawah lah. Trend kena continue. Tetapi apa yang kita dapat kat sini, kita boleh lihat adalah kita dapat fake out. Sebab apa saya cakap fake out? Sebab candle ni close balik dalam zone support ni. Okay, setelah dia fake out. Okay, yang bawah ni adalah fake out. Alright, ni adalah fake out. And then kita boleh nampak movement bullish. Okay, kat sini candle close balik atas kawasan support. So dalam candle ni ataupun candle ni kita boleh buy untuk kita anticipate harga continue menaik ke balik zone sini.
Okay, so ni adalah perfect example fake out, dan di mana ini adalah bearish fake out. Sebab apa bearish fake out? Sebab bearish sell break dulu tapi tak jadi. Okay, dia continue balik bullish, dia duduk atas kawasan support, and then mungkin kat situ kita boleh buy untuk continue push up. Okay, tetapi kalau mungkin kita ada sell dulu dekat sini, okay, let's say lah kita ada sell dekat sini, alright, mungkin kita dah lock profit ke apa, alright, kita sempat. Kalau tak sempat, mungkin nak kena SL lah apalah. Okay, tetapi daripada kita fikir kenapa kita kena SL, kita tengok balik chart apa yang terjadi selepas kita kena SL tu. Kalau terjadi fake out macam ni, ini memang entry yang terbaik lah untuk kita buy. Contohnya ni adalah bearish fake out untuk kita continue push up. Okay, so dekat sinilah yang saya cakap jerung tu, okay, dapatkan harga yang murah buy untuk buat profit. Okay, tetapi kita takkan tahu yang jerung ada dekat sini, ada order buy dekat sini, melainkan dah ada pengalaman macam saya cakap ni, saya dah tengok benda ni berlaku over and over again. Okay, boleh katakan puluhan, ratusan kali lah. Okay, so ini adalah video untuk perfect example fake out. Kita ada bullish fake out, kita ada bearish fake out. Kenapa fake out ni terjadi? Alright, bila fake out ni boleh terjadi, dan kita tak akan tahu bila akan terjadinya fake out. Okay, itu benda yang paling penting, dan tips yang saya bagi korang adalah pada hari ini, fake out adalah aktiviti di mana jerung, okay, membuat untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Simple. Okay, memang kita terkorban lah. Kalau saya pun trade contohnya, kebiasaannya memang kita trade. Okay, kita trade sell kat sini sebab ni adalah breakout retest kan. Kita entry sell kan, yang H1 time frame. So, the best confirmation time frame. Tapi fake out ni, kalau dia nak jadi, dia jadi je. Okay, saya pun pernah kena macam ni, kena SL. Okay, bukan pernah, memang akan kena lah. Kena SL dulu, lepas tu fake out, and then saya execute trade. Okay, daripada kita, alamak, kita salahkan broker, kita salahkan market, kita salahkan diri kita, baik kita tengok apa yang terjadi selepas tu. Mana tahu ada peluang yang boleh menggantikan kita punya kerugian kita dan mendapatkan profit yang berganda. Okay, mungkin kan. Okay, so ini semua based on pure price action. Okay, candlestick, support resistance, breakout confirmation, apa semua. Alright, so korang yang suka video ni jangan lupa untuk subscribe kepada YouTube channel kita, like, follow page kita. Alright, kalau ada soalan berkaitan fake out boleh tinggalkan komen, okay, dan juga apa-apa komen yang korang nak tinggalkan menjelang tahun baru ni. Okay, saya nak tengok korang punya effort dalam trading. Alright, insyaAllah dalam masa akan datang kita akan buat video-video lebih menarik. Okay, bab-bab yang saya fikir memang penting untuk korang tahu, saya akan kongsikan lah. Okay, so untuk video kali ini fake out itu sahaja daripada saya, Samsul. Jumpa di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hopefully saya percaya video ni dapat membantu korang, okay, serba sedikit ilmu dan juga pengetahuan dalam trading. Alright, so itu sahaja. Kita akan jumpa di next video.